من الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين به وانشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tengok muka surat 96. Diceritakan bahawa jumpa kita tengok diceritakan tu. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala. Jadi kita ini sampai penghujung bab redha. Jadi bab yang ke-9 kita dah bincang iaitu redha dengan ketetapan Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala pilih untuk kita, boleh jadi itu dah yang terbaik untuk kita, sedangkan kita tak tahu apa yang Tuhan buat kita. Bila kita berusaha tak boleh, bermaknanya itu adalah pilihan Allah. Tapi kita berusaha tu tak salah lah. Usaha ubat, tak lega, tak mati. Itu yang terbaik untuk kita. Boleh jadi kalau dia hidup, dia menambah dosa. Ini maknanya apa yang Tuhan tentu untuk kita ni semua baik. Hidup pun baik, mati pun baik. Sehat pun baik, sakit pun baik. Kalau sehat, dia buat dosa, maka Tuhan bagi sakit mati apa tu. Tapi nak redha tu yang payah. Tu yang kata redha payah. Ni bab last ni, dia kata sini diceritakan bahawasanya seorang nabi tak beritahu nama Nabi sebab Nabi ni banyak, adalah mengerjakan ibadah di atas bukit. Jadi tak ada redha ni dulu, habis dah kita bincang kan. Jadi seorang Nabi ni dia mengerjakan ibadat di sebuah bukit. Jadi Nabi-Nabi dulu ni banyaklah suka beribadah, dia mensembunyikan diri, khalwah, kalawat, tangkap kalawat, tangkap pasal duduk bersendiri-sendiri. Jadi khalwah, duduk bersendiri diri, beribadah dengan Allah Ta'ala, itu khalwah. Jadi banyaklah Nabi-Nabi dulu beribadah seorang atas bukit. Ini termasuk ni lah, tapi tak dinyatakan apa lah. Lepas tu dia buat ibadat atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Kat dia tu adalah cara dia jalan ayam, hidup ayam tu. Dia buat ibadat duduk atas bukit tu. Bawah tengok ayam tu jalan, ada ayam tak kata orang turunnya. Maka lalu seorang yang menunggang kuda. Lepas tu dia duduk atas tu, dia tengok ada seorang naik kuda. Dengan mata air itu, maknanya lalu ke tepi mata air tu lah, di sisi mata air tu. Maka minum ia, penunggang kuda itu dia minum air. Nabi duduk mati tengok atas. Maka minum ia air, minum air.
dan lupa ia akan kendinya. Kendi karung duit dia. Kendi ni bekas ke karung apa tengok tu lah. Lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 wang emas. Ada 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar lah ni kata 1000 kan. Betul kan? 1 dinar ni 4 gram suku emas kan. Emas lah ni 1 gram berdua 70 60 kan mahal lah. Jadi 1 gram 1 dinar 1000 lebih lah kan. 1 dinar tu 1000 lebih lah. Jadi dalam tu ada 1000 duit emas. Lepas tu dia tinggal tu, lupa, dia tinggal tu. Lepas tu dia terus naik pula dia pergi. Kemudian datang orang yang lain pula. Tentang tu cara ayam kan. Jadi banyaklah orang lalu minum ayam lah. Dan kita lah nak bangsa-bangsa tu bila masih di taman nanti bangsa tu, maka mengambil ia akan dia tengok. Mengambil ia hak yang mai hak kedua tadi ni, orang kedua. Melahap penunggang pertama, orang yang pertama. Orang yang kedua dia mai mengambil ia akan akan dia akan kendi tu. Mengambil ia orang tu akan dia itu akan kendi tu. Kemudian dia ambil, dia nyawi buat pakai duit tu. Datang seorang miskin. Ni orang ketiga ni. Jadi cerita ni, drama ni dia ada 3 watak utama. Lepas ni 3 kan? Dia watak utama, lepas 3 kan? Datang seorang miskin yang memikul kayu api. Jadi orang susah ni dia tanggung kayu api ni. Maka meminum ia, dia pun minum ayam. Meminum, dah lepas minum dan berbaring ia. Dia pun rehat lah. Baring, berbaring lah. Kalau dalam tulisan tak lekat, berbaring. Tu bo tak nampak dengan hadim. Berbaring. Dan berbaring ia kerana mengambil kesenangan. Dah lah duk tanggung kayu api dalam hutan kan. Duk orang duduk jual kayu api kan. Cari kayu api balik jual, cari makan ke dulu. Dia tak larat nak rehat sandar nak pleno. Lepas tu maka kembali orang menunggang kuda itu. Lepas tu orang yang tunggang kuda tadi patah balik mana? Patah balik mana? Maka tiada melihat ia akan kendinya. Dia pun tak tengok dah karung dia pun kan. Lepas tu cari-cari tengok, duduk rehat seorang. Mungkin tadi dia tahu pandai sapu dia pun nak buat tidur lah. Dia pun tengok, oh ada tidur lah ni dia pun tengok-tengok tak ada dan menyiksa tu. Maka menangkap ia akan miskin tu. Pegang orang miskin tadi, watak ketiga tadi, pegang watak ketiga tadi. Maka menuntut ia minta mai balik dia pun. Mana dia ambil dia pun. Tak tanya tidur tu. Maka menuntut ia daripadanya akan kendinya, minta balik main kendi tu. Dia pun heran, kendi mentang apa aku mana tahu kan. Aku main minum ayak, main dia tidur ni. Kau tak ambil, dia tunggu tak ambil. Dan menyangka ia akan dia tu. Dan menyeksa ia akan dia. Sepak tajam. Dah minta tak bagi, sepak tajam. Maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya. Cek tengok dalam poket, dalam semua, dalam celah kayu ke tak ada. Dah tak ada dah sekali. Maka membunuh ia akan dia. Bunuh tu. Jadi Nabi yang duduk atas bukit, dia duduk parti, tengok Tuhan buat apa. Ni nak cerita redha dengan qada. Ni nak cerita kata apa yang Tuhan buat terkadang kita tak nampak dengan mata yang halus. Kadang apa yang Tuhan buat tu kita hanya suruh dengan mata kasar. Tapi mata halus kita tak nampak. Ni dia panggil hikmah tu, mata halus tu hikmah.
Rahsia di sebalik rahsia itu kan apa? Rahsia di sebalik kejadian itu kita tak tahu apa kan. Itu dia suruh kita belajar redha. Setiap yang datang daripada untuk kita ni, setiap ketetapan yang datang untuk kita ni, kita kena redha. Tapi dia bab tu syaratnya selepas usaha. Sebab tu bila kita usaha tak jadi apa kita nak, kita kena redha. Sebab pasal kita takkan mampu buat apa yang kita nak, melainkan Tuhan nak sama boleh. Kalau Tuhan tak mahu nak tu tak jadi je. Kita teriak pula tak ada orang tadi. Jadi Nabi duduk atas bukit, dia puncak bukit tu. Tu nak tidur orang dia pun duduk jauh nak. Duduk parti tengok bawah. Macam kita duduk atas flat tingkat 5. Tengok bawah tu. Jadi bila dah nampak lagu tu, benda tu terlalu pantas sangat kan? Cepat berlaku. Maka bila dia tengok lagu tu, maka bersembah oleh Nabi tu, dia pun munajat berdoa kepada Tuhan. Hai Tuhanku, apa ni? Tengok mana. Ya Allah, apa betul-betul ni ya? Tu kita tak tengok moga betul tu. Kita kadang tu. Ya Allah, buat diriku ni. Tu macam marah kat Tuhan pun kan. Jadi Allah Ta'ala buat tu ada hikmah. Kita tak tahu percaya lah, kita tak tahu. Kadang-kadang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi pun kita nampak lah. Tak nampak tu, Islam ni tu patutlah aku dah buat tak boleh. Rupanya hal ni Tuhan nak bagi. Ketika tu baru nak besar. Ketika tu baru nak tahu, baru nak kenal Tuhan tu. Tu. Tengok. Hai Tuhanku, apa ini? Jadi Nabi ni tak marah, tak kritik Tuhan lah. Cuma Nabi ni dia tanya lah, nak tahu. Macam Nabi Ibrahim suruh tunjuk bagi mati, cara bagi mati tu lah kan. Fikrat buruk. Bukan Nabi Ibrahim ni nak kritik Tuhan lah, cuma nak tambah keyakinan. Tu pada pihak Nabi ni selalu tanya tu untuk tambah keyakinan. Kita ni orang-orang kita ni tanya selalu tu tak buat hati kan. Tak buat hati. Tu dia tanya, hai Tuhan, apa ini? Yang mengambil akan dia itu orang zalim yang lain. Nampak? Tu yang mengambil akan dia, mengambil kendi tadi tu, orang zalim yang lain. Tuhan tu adalah Papa watak nombor 2 tadi tu. Dia tu yang menzalimkan watak utama tu. Hak watak kedua tu yang menzalimkan watak pertama. Dan engkau keraskan akan ini yang zalim. Engkau keraskan, kau biarkan lah kan? Biar dia sampai bunuh begitu. Keraskan, menguasai dia, buat dia, pupui dia, katok dia. Yang zalim atas orang miskin. Jadi orang miskin ni kena naya tu. Jadi hak dua-dua tu nampaknya zalim lah. Sebab yang kedua tu menzalim hak pertama, ambil duit dia. Yang pertama watak utama menzalim hak watak ketiga. Dia menzalim dua dia pula dengan tak ada apa, tanya apa pula, sesat apa pula kan. Saksi apa pula, bunuh tu zalim. Jadi hak ketiga tu nampak hak macam nanya. Ini pada pandangan kacamata kita yang kasar. Ada. Tapi Tuhan lebih tahu betul apa kan. Sebab tu walaupun Allah Ta'ala benar kita ni ambil hak di atas apa yang berlaku di atas syariat, tapi kita tetap kena redha. Walaupun orang bunuh anak kita, boleh ambil balas, tuntut balas. Itu atas syariat, bukan atas hakikat. Tuntut balas tu atas syariat, atas orang tu, bukan tuntut balas atas Tuhan. Hak bagi mati Tuhan. Hak bagi mati Tuhan. Dekat Tuhan tak boleh tuntut. Tuntut bagi Tuhan. Memang hamba dia, hak dia. Dia nak bagi mati bila-bila masa boleh, tu hak dia. Ni hamba Allah. Yang kita tuntut tu bukan tuntut kat Tuhan. Minta dia atas orang nak bunuh. Itu syariat. Itu Tuhan nak atas syariat benar. Tapi hakikatnya hati kena redha. Kena redha. Sebab tu walaupun dia orang menuntut balas balik, dia minta ganti rugi, itu tak semestinya bila dia tuntut ganti rugi dia tak redha. Sebab redha ni dia adalah perkara hati. Redha ni dalam hati pun kita. Walaupun kita pergi tuntut balas, tuntut ganti rugi, tak apa, pergi
Itu nama dia syariat. Kita tuntut bukan tuntut Tuhan, tuntut atas orang, tangan orang tu. Tak apa. Tengok tak? Hingga membunuh ia akan dia. Awak Tuhan buat begitu. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, tengok Allah Ta'ala katakan Nabi ini berbimbang olehmu. Jadi Nabi-Nabi ini, Nabi ada kalau Nabi saja diberi wahyu untuk beribadah untuk diri dia. Dia bukan Rasul. Rasul dia untuk menyampaikan, kan? Untuk ajak orang untuk pergi. Hak ni tengah-tengah Nabi ni Allah Ta'ala bagi wahyu tu handuk atas bukit hamba ibadat. Ada perhaduk dakwah nak kerja orang lain. Tu Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu. Nabi Khidir ni bukan Rasul. Nabi Musa dia bukan Rasul. Orang jadi orang Fir'aun. Nabi Khidir buat ibadat ni. Hidup dalam tu jumpa. Ini dicatat juga Nabi Isa tu. Maka berfirman Allah Ta'ala apa firman dekat Nabi itu, bagi Nabi itu berbimbang olehmu. Maksud berbimbang ni benar. Hang sibukkan diri hang dengan ibadat. Berbimbangkan olehmu dengan ibadat engkau. Jadi hang tak kacau lah apa yang kau buat tu. Maka hang berkandut dengan ibadat hang tu. Hang zikir, hang tasbih, hang sujud, hang berbimbang, hang sibukkan diri hang dengan ibadat yang kau suka. Hak lain tak buat tu urus. Yang tegur lagi. Maka bukan Tuhan kata, maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Tengok tu Nabi kalau Allah Ta'ala tak hebat, tu Nabi tahu ni hebat ni. Tu wahyu bila nak hijrah, kau bukan perkara tu. Lagi Tuhan tak turun wahyu duduk Nabi ni jenis tunggu lihat. Tunggu dia lihat. Tuhan beritahu ini. Tu Nabi ni baik. Bila naik Isra Mi'raj dengan dia bila tu, Nabi dia tanya tahu tak? Tak tahu. Tahu tak? Tak tahu. Tahu tak? Tak tahu. Semua tak tahu. Nabi tak tanya. Apa dia? Ni akhlak Nabi juga hebat. Tu jadi Allah Ta'ala hebat. Bukan pekerjaan engkau untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala, tapi Nabi-Nabi ke mana pun dia maksum juga boleh habis dosa. Ini bukan abang atau Nabi ni ketika dosa orang. Dia tanya tu untuk menambah kekuatan iman dia, tak salah. Cuma abang kata kita biasanya kalau kita kejelak kritik. Tengok Allah Ta'ala bongkar rahsia bahwasanya orang miskin ini, Tuhan buka rahsia dia. Lepas 3-4 tahun kita pun tahu, lagu ni panggil lo. Hujung lagi. Bahwasanya orang yang miskin ini adalah ia dahulu membunuh akan bapa yang menunggang kuda ini. Terungkap rahsia kisah. Jadi orang yang miskin tadi ni dulu ni bukan dia kayu, dulu dia bongsa. Bongsa kelab malam. Jadi tu ni taiko je kan. Malam malam. Dia bunuh orang kata. Jadi ada orang ni orang kaya ni. Jadi dia ni pernah bunuh orang. Salah seorang yang dia bunuh tu adalah Pok tu. Pok hak naik kuda tadi. Dia bunuh. Bila dia bunuh tu tidak dapat pembelaan pada Pok pula tu. Maka satu hari Allah Ta'ala rencanakan buat rancangan untuk dia balas balik. Sebab tu kita ni bila orang buat zalim pada kita, kalau dia tak mau bayar juga, kalau dia tak mau bagi juga, kalau dia tak mau juga tunai yang buat kita minta tu, biar dia dah. Kita bagi Allah Ta'ala susun balik itu. Kita berusaha.
pergi minta balik tak bagi kita, papu duit kita balik mana ribu kan. Kena kita apa kan, tukang dengan tanah lah, ambil tukang tanah setengah-setengah apa, nak minta tak bagi, cukup penat kita. Dah sampai bila kita nak menagih dulu, kita pula malu nak minta. Dah cukup tu sah, angkat tangan kat Tuhan. Angkat tangan bukan suruh kita minta, bukan suruh kita minta bagi dia mati. Kalau dia mati nak dia hutang kita pun dah. Tu kita minta ya Allah hancur dia, mati dia hutang kita tak dapat. Kita minta ni lah, minta ya Allah ya Tuhan kau tak larat dah ya Allah dah ni minta Allah Ta'ala rancang sendiri dah untuk dia ni. Minta Allah Ta'ala atok apa untuk dia ni. Supaya aku dapat ambil balik hak aku. Jangan doa macam tu ulang tu dah. Al-Maghfini dah. Tu binasa habis, hancur habis dengan tu. Kita minta supaya Allah Ta'ala susun balik. Allah Ta'ala atok strategi balik. Kita tak mampu dah. Kita nak mampu terus kat tu lah, buat report lah. Bila tak heran soal report tu kan. Jadi kita minta Tuhan bantu kita. Tengok ni. Dah. Jadi percaya bahawa setiap perbuatan tu ada pembalasannya. Sebab tu kita jangan buat nayak orang. Kita buat nayak orang, walaupun kita terlepas dah, boleh jadi Allah Ta'ala orang akan balas pada anak kita. Ni macam ni. Dia buat nayak kat pokok tu, memang pokok tak boleh balas dah, maka anak dia akan balas nanti. Jadi kita macam tu lah. Kalau kita buat nayak orang, pilih minta maaf setiap Tuhan. Jangan buat lupa lari. Esok boleh jadi Allah Ta'ala akan bayar dekat anak kita, apa tu, cucu kita. Tengok tu dah. Tuhan kedua tadi tu kata apa pula? Ini orang yang miskin tadi, watak ketiga membunuh watak pertama, pak watak pertama. Maka watak pertama tadi ni balas balik qisas, bunuh atas bunuh pak dah, bunuh balas balik. Selesai lepas dua. Ni yang watak kedua tadi betul apa? Ambil duit 1,000 tu saya ambil. Tengok. Maka aku biarkan dia. Allah Ta'ala saja biar membalasnya. Jadi bila dia bunuh pak dia, maka tak dapat lagi keadilan, maka aku sendiri biarkan dia bunuh balik orang tu. Pasal dia nak menuntut balik hak dia. Darah dibayar dengan darah. Hutang tak apa yang darah. Bunuh balas bunuh. Ni hukum Islam, dia balas bunuh. Dan bahawasanya bapak bagi yang menunggang kuda itu, pak hak yang watak pertama tadi, yang tunggang kuda tu, adalah ia dahulu mengambil 1,000 wang emas daripada harta yang mengambil kendi itu. Jadi pak watak pertama tu dulu ni pergi sapu duit hak watak kedua tu. Bukan sapu duit dia, sapu duit pak dia. Hak watak pertama tadi dulu ni, masa dia hidup, dia sapu duit pak watak kedua tu. Adalah dulu lepas mungkin bonzer sama bonzer dulu ni kan. Jadi ambil duit dia 100,000. Jadi 100,000 ambil tak bayar. Tu saya kata tadi, bila kita usaha tak dapat juga, orang tak mau bayar juga hutang kita, tak usah duk puluh tangan lah. Kita nak buat apa, kita bukan mampu. Takkan kita nak pergi order tiket pun tak boleh. Angkat tangan sudah minta Tuhan. Magit malam kap sikit kan. Tak nak mau bayar. Nak buat apa, nak buat macam mana, duit duduk dalam tangan dia arah. Kalau tak bayar kita buat apa, takkan nak pegang rumah dia kan. Kalau kita maki hamun pun tak jadi, buat dosa. Maki hamun kan dapat duit pun. Angkat tangan kap, minta doa. Tuhan akan susun balik untuk tengoklah. Dia tengok ni perancangan yang Allah Ta'ala susun sangat-sangat cantik. Jadi bila dia ambil duit tu, maka pak dia mati dalam keadaan menanggung hutang 1,000 duit emas. Dan anak-anak dia tak tahu. Maka macam cara mana Allah Ta'ala bayar. Maka Allah Ta'ala bayar cara ni. Jadi di akhirat esok nanti ni selesai hutang. Di akhirat esok ni habis, tak ada apa tanggungjawab apa. Maka sebab tu kita nak belajar redha ni, supaya kita tengok benda-benda yang berlaku untuk diri kita. Semua kita nampak ini ada hikmah yang aku tak tahu.
ada hikmah yang aku memang aku tak tahu pasal apa aku dulu ni. Di akhirat esok baru kita tengok habis. Dah. Di akhirat esok ni baru terbongkar habis semua. Dah. Jadi macam ni dah. Depa mati nak tahu apa? Depa tak tahu apa tak tahu. Yang tahu Nabi atas bukit tu. Tiga pelakon utama tadi bukan tahu. Depa kantor di padang masyarakat tu. Nah, dia pun seronok sebab apa? Ayah dia terlepas daripada menanggung hutang 100,000 bimah tu. Tu kalau tak berlaku kecurian aku tu, kalau tak berlaku dia tu tak ambil, maka macam mana nak selesai dosa ayah dia dengan dia ni? Nah, maka dia menanggung dosa sampai di padang masyarakat tu. Nah, maka diselesai di dunia. Maknanya Allah Ta'ala sendiri bagi selesai di dunia cantik. Sama nanti dah. Jadi kita pun boleh jadi dulu kita tahu kita berbuat, kita hutang orang tak bayar. Ada kaitan dengan anak cucu kau tak yang kita hutang tak bayar tu kan. Takkan dia ambil balik dia tak bayar duit kita tu pasal pak kita untuk nik kita dulu hutang tu dia. Boleh jadi gitu. Tapi dari segi syariat ni kita boleh minta hutang tu bukan salah. Itu antara tu nik kita dengan tu nik dia aku tak tahu tak tahu tu kita tak tahu tu nak bagi apa tu aku kira hutang aku balik. Boleh kalau kita buat cara tu boleh. Tapi ini nak abang kata rahsia Allah Ta'ala susun ni panjang cerita kan. Kalau kita redha, kalau kita ada redha di hati kita yang tinggi dah. Macam ni. Biarkan benda tu sabar. Itu Tuhan ajak kita redha. Memang hutang orang ni kita boleh ambil secara terpaksa. Depan-depan dia kita ambil. Awak tahu tak lagi. Hutang dia hutang kita tak bayar. Hutang kita tu ada lagi 100 dia tak bayar. Lepas tu dia tak bayar juga. Kita tahu tak ada belah kahwin. Malam pergi nak kahwin dia. Jadi malam pergi 3 pagi tu kan, bawa kereta parking bonet depan pintu kendang. Jadi buka apa kendang. Ambil rekod kan. Sikok 500 kalau 500 lah. Jadi kalau sikok 1,000 sikok lah. Ambil sikok. Ambil sikok, hutang kita 1,000, PPD boleh 1,300. 300 jangan nak makan. Saya makan 300 tu pula. Makan 300 tu haram lah. Kita ambil 1,000, hak 300 tu pagi-pagi Jumaat tu kan. Pergi ambil 300 tu, pergi habang pulang bukit dia. Habang tak ambil ini hari Jumaat punya hadiah. Hadiah apa? Duit kami dia. Duit kami dia tu 300 pulang bukit dia. Hak 1,000 kita ambil. Boleh tu. Ini syarat benar. Sebab kita pergi ambil tu pasal hak kita masih ada lagi dalam tangan dia. Jadi kita boleh ambil. Tapi syaratnya hutang yang telah sampai bayar lah. Yang tempoh bayaran ditetapkan tu sampai, tu boleh ambil dia. Kalau tempoh bayaran tak sampai tak boleh ambil tu. Tu dia panggil hutang ni dia ada perjanjian. Nampak orang ni bila dah tak jalan nak bayar ni. Bila tak nak jalan bayar lah, kita pun pening dah bayar ni. Kita tunggu sabar asal banyak doa. Allah sendiri akan susun. Tiba orang yang zalim, orang ni dia tak senang lah. Bukan senang. Orang yang lari hutang tak banyak. Bukan senang, hidup tak senang. Dia hidup di atas, hidup di atas sumpah 100 orang mana senang. Orang sentiasa duduk sumpah sentiasa maki hangun, tak ada tenang. Jadi jaga hak orang, kena jagalah. Dia melibatkan kadang-kadang sampai ke anak cucu kita tu. Dia orang kata jangan lupa naik orang, jangan lupa naik orang. Tak kena kahang tu, kena kadang hang orang tu tak pesan kan. Memang begitu. Orang tu ada pesan tu rupanya ada sebab. Tengok ni dah. Maka aku dia kata habis tu dah 1,000. Jadi dia kata di sini, dan bahawasanya bapa bagi yang menunggang kuda itu adalah ia dahulunya mengambil 1,000 wang emas. Dia ambil 1,000 wang daripada harta yang mengambil kendi itu. Bukan dia kendi, dia kendi. Maka aku pulangkan dia. Allah Ta'ala sendiri pulangkan balik. Biar Allah Ta'ala tolong bayar kepadanya dengan harta pusakanya. Tengok. Nampak tak? Harta yang dia bawa tadi 1,000 dirham dia. Harta pusaka hak pok dia. Jadi kita kena harta pusaka ni, bila kita nak berbagi pusaka setelah bayar hutang. Hutang tak bayar ini pusaka awal dia. Hutang kena bayar dulu boleh bagi pusaka. Hak sebab hutang tak orang.
Jadi dalam duit yang dia tinggal kita tu, itu adalah hak orang. Maka kena cabut 10,000 tu bagi orang ni. Nah, aku boleh bagi pusaka. Tu Allah Taala kata, aku ambil pusaka tu. Ambil pusaka tu, bayar hutang dulu. Lepas tu hak lain apa bagi? Ya. Bagi. Lepas tu kita kalau orang duduk mati, ada orang kan. Ni siapa-siapa yang ada hutang, pak saya ada hutang, boleh jumpa dengan keluarga saya. Memang kena lagu tu. Habaq lepas mayat-mayat. Siapa-siapa pak saya ada hutang, jumpa kami nak bagi bayar balik. Roh orang yang berhutang ni tergantung di antara langit dan bumi. Duk terawang. Dia angkat ke langit pun angkat ke langit. Bawa berjalan, cuba naik burung hijau atau apa. Kan? Ataupun tidur mahu kan? Pengantin tidur lagu burung atau apa juga. Dia duk terawang langit bumi. Ini roh orang yang ada hutang. Kalau orang hutang kita dekat suatu dua tu kan, kita halal orang. Dia mati dia mual. Hutang kita ada RM15. Halal orang. Buat dia tergantung di bumi. RM15 pun tak dapat hutang. Macam mana orang ada hutang sampai RM20,000 lari RM30,000 tak bayar hutang. Berat cerita ni berat. Tu tengok Allah Taala, maka aku pulang akan dia Tuhan bayar balik lah. Cuma cara Tuhan bayar tu cara Tuhan tersendiri. Kita lihat orang minta tak bayar, Tuhan tolong. Daripada harta pusakanya, ambil harta pusaka tu, harta pusaka. Sebab tu dah passport. Ni pun sama juga tiga watak utama yang berlaku di antara tu Nabi Zaid bin Harithah, Zainab bin Jahsy. Macam ni. Jadi apa ni Allah Taala buat Nabi yang tak sedar Tuhan buat mana. Sebelum Zaid mai kat Nabi, Allah Taala hantar Jibril dulu habaq kat Nabi suruh Zaid cerai Zainab. Lepas suruh cerai Zainab, habaq kat Nabi habis iddah nikah dengan Zainab. Nabi meluk. Ya Allah, subhanallah mana buat ni. Nak menikah suruh cerai, dah suruh Zaid cerai. Lepas tu aku pula nikah dengan bini dia. Tengoklah. Meluk Nabi awal pun masa kahwin tu pun Zainab memang tak mahu dah. Tu bila masa hari Nabi bimbang Zainab untuk Zainab ni dia ingat Nabi nak minang kat dia. Seronok lah nak kahwin dengan Nabi. Zainab ni sepupu Nabi. Sepupu Nabi juga. Anak kau Allah. Jadi bila pergi minang tu seronok. Bila seronok Nabi tu nak minang untuk Zaid bin Harithah. Dia pun tak mahu. Kalau kau satu keluarga semua tak mahu. Bila tak mahu Allah Taala turun ayat. Wahai orang-orang yang beriman daripada lelaki-lelaki dan perempuan, kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah Rasul, bila turun perintah Allah Taala, maka tidak ada pilihan lagi itu kamu untuk pilih bahan. Jadi Zainab iman ni kuat. Dengan Allah Taala perintah semua. Tak mahu. Terima dalam keadaan dia memang tak mahu tapi terima kerana Allah. Lepas tu bila dah kahwin setahunnya tak boleh. Tak boleh. Tapi apa tu Zaid pun tak mahu lah. Zaid kata aku ni orang miskin boleh juga nak kahwin dengan orang bangsawan. Cerita ni dia mengeluarkan berbagai hukum fiqh. Jadi alat Arab jadi kita nak cerita panjang cerita ni dah. Lepas tu bila dah bercerai dengan Zaid, cerai dia. Habis ada Nabi menikah juga dengan Zainab. Dia kata tak. Jadi cerita ni dia keluar berbagai-bagai hukum. Jadi menikah ni tak semestinya nak kena cari orang yang sama taraf kita. Tetapi syarat ambil kira juga kufu. Tengok dah. Tu kahwin ni dia kena cari hak sepupu, hak sepadan dengan dia. Tapi adakah haram? Tak haram. Sebab tu Zaid dia nikah dengan Zainab. Zainab orang bangsawan. Dah lah sibuk kaya ni orang bangsawan. Lepas tu Zaid Harithah ni susah, hamba yang di Madinah Nabi, anak kat Nabi.
maka ini tak sepupu. Bila tak sepupu kahwin ni, dia akan jadi masalah. Tak sepupu. Nah. Tapi hukum syarak benar juga kalau tak sepupu. Sekiranya dua-dua redha, ni mai keluar tabik hukum fiqh. Mai tabik fiqh lagi, boleh kita nikah dengan anak angkat. Nah. Maka sebab tu anak angkat ni aurat dia macam Allah. Kalau dia bagi susu tak apalah, tu nama anak susu kan. Kalau tak bagi susu tak boleh. Sebab aurat dia macam Allah anak angkat ni. Bahkan pok angkat boleh nikah dengan angkat, boleh nikah dengan menantu angkat. Sebab tu lah menantu ni kan Allah tu. Arab jahiliah dulu dia tak bagi nikah bila anak angkat atau menantu angkat, tak boleh nikah. Maka Nabi ni Allah saja buat lagu tu untuk pecahkan tradisi Arab. Maka Nabi nikah dengan Zainab. Nampak ni. Jadi aturan Allah Ta'ala ni bukan sahaja untuk Nabi gantai, untuk Nabi orang barat tu abang Nabi ni gantai lah, Nabi ni kuat, bukan itu. Semua yang berlaku di diri-diri Nabi ni semua untuk kita di akhir belakang. Tidak nak keluar hukum dia nak boleh nikah dengan anak angkat. Tu anak angkat bukan anak kita. Tak boleh salam, tak boleh bagi pusaka tadi. Anak angkat dia tak dapat pusaka tak dapat. Tu yang selalu orang, kalau orang belah anak angkat tu orang heboh saja kan. Dengan sistem heboh sebelum mati siapa orang. Kalau bila mati dia tak dapat sebab dapat. Rumah ada duduk tu bila dia orang angkat. Rumah pok mak angkat ada duduk kan. Tapi dia bagi sebelum dia mati dapat orang. Tapi heboh. Tak boleh balik dia setuju nak bagi dapat. Nampak ni cerita Zaid bin Harithah dengan tu. Sebab tu bila Allah Taala suruh redha. Zainab turun. Tapi tengok apa penyudah dia Zainab bila dia turun perintah Allah Taala. Walaupun kadang dia tak mau, walaupun kadang dia terpaksa nikah, Tuhan hadiahkan pada dia akhir sekali dia bersama dengan Nabi sampai Nabi wafat. Ini dia bagi orang yang redha dan sabar ni, Tuhan akan bagi dia benda yang lebih besar lagi di hadapan. Tapi nak kena redha tu payah lagi kan? Nak kena sakit hati tu, tahan hati. Terpaksa duduk dengan Zaid setun dalam keadaan tak mau. Sampai last kali Zaid dia dekat Nabi tak boleh pergi, Rasulullah tak boleh. Memang tak boleh pergi setun. Apa yang terjadi di rumah tangga ni, ini semua aturan Allah. Bukan untuk kita kecam Zaid dengan Zainab. Ini hadis dulu ni. Tapi untuk jadikan iktibar untuk kita, bukan untuk kecam orang. Kalau tak ada cerita lepas, macam mana kita ulama nak keluarkan hukum fiqh tadi? Dan ketahui olehmu, dia kata, bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu, yang Allah Ta'ala tuntut atas kita sebagai hamba ni, ibadah yang menghampirkan akan diri kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tuntut pada kita ni, kita buat ibadat-ibadat yang menghampirkan diri kita kepada Allah. Dan adalah tak kala mengingat ia akan mati. Paling besar ibadat yang kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, selain pada sembahyang, puasa, zikir-zikir, tasbih, baca Quran pada, hak paling besar sekali rupanya ingat mati. Zikrul maut. Sebabnya ingat mati inilah yang lebih besar lagi untuk kita sentiasa damping diri kita dengan Tuhan. Nampak. Sebab tu dia suruh kita ingat mati dulu. InsyaAllah kalau mati Allah ni, apalah aku nak buat dengan Tuhan. Baru kita puasa nak membanyakkan amal ibadah. Kalau aku mati dalam keadaan Allah ni, hutang dia tak bayar lagi, macam mana aku nak masuk dalam kubur? Tak boleh. Kena puasa bagi selesai hutang dulu. Tu kita heran macam mana manusia ni dia boleh tak bayar hutang orang pelik. Orang kita ni tak bayar hutang lepas pun. Cari duit dulu dah bayar hutang orang nak pun halal tak mau bayar hutang orang selesai dulu. Tambah orang dah minta pula, tekan minta pula lagi dia hidup. Tapi ada orang yang dia boleh tak duduk tak bayar hutang orang. Tu pelik. Kita ingat mati je. Mati ni bila-bila masa Allah boleh mati ni. Tu ada orang mati tengok macam apa, mati tengah mengajar. Tapi kita minta panjang umur je lah.
Tak ngajak ni kan. Tu. Ada kita tu kan. Tu. Allahu akbar. Allah tak tahu lah. Tu dia bersuruh ingat mati sebesar-besar benda yang mendampingkan kita dengan Tuhan. Kena rajin ingat mati tu. Ya. Baru langkah tak panjang. Baru kita dosa kita tu tak fikir nak jauh sangat. Baru kita tak fikir jauh sangat. Ni kadang-kadang tu imaginasi kita tu nak hidup macam kan 50 tahun lagi no, imaginasi kita nak hidup macam kan 60-70 tahun nak hidup. Padahal tak ada lagi setahun ya. Itu dia suruh kita kekap ingat mati. Ingat benda-benda yang memutuskan kelazatan hati ni. Tu dia bang tu. Dan tak kalau adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar suatu paling besar untuk kita mendamping diri kita dengan Tuhan, yang memberi manfaat pada ibadat. Tengoklah. Jadi orang yang rajin beribadah ni, orang yang rajin menambah amal ibadah, ini orang yang sentiasa ingat mati. Kalau kita rasa ibadat kita sikit, selawat kita sikit, tasbih kita sikit, semayang kita sunat tak buat lagi, rajin ingat mati. Bila aku nak main duha gini, umur semakin hampir. Bila aku nak main tahajud, umur semakin hampir. Bila aku nak banyak kasih duha, umur semakin hampir. Kalau dia rajin ingat mati, percayalah, lama-lama dia tak akan tinggal dah duha. No? Ini cara salah satu yang boleh mengajar kita. Tu dia kata sini, maka menyebut hamba akan dia di sini. Dia kata ni aku nak sebut pula, aku nak cerita pula bab ingat akan mati. Ini bab yang terakhir dalam kitab penawar hati kita kaji. Ini bab ke-10. Jadi habis dah kita tawakal, habis redha, habis semua dah, maka last sekali, maka ni suruh kita banyak-banyak ingat mati. Tu dia bab, maka hamba berkata bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. InsyaAllah lah kita sambung pula di bulan hadapan, bulan puasa, masuk Ramadan. Selamat menyambut Ramadan semua. Moga-moga kita Allah Ta'ala panjang umur kita dan sampai bulan Ramadan sampai habis. InsyaAllah lah. Jadi orang-orang yang saya berkata siapa ambil orang-orang baca Quran tu kalau tak bagi, tak dan bagi hari ni pun tak apa boleh bagi ke adik dia simpan dulu dia dekat-dekat nak puasa ni saya ambil ke dah. Jadi siapa-siapa yang tak ambil lagi Quran boleh ambil ke dia dah kat saya dah. Untuk baca Quran dan puasa dia simpan dia setiap hari kita buat ni pun jadi kalau siapa-siapa tu tambah untuk Allah boleh ambil dan orang pun tulis di apa nama pun Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa sallim wa tabaraka ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa anfusana wa amalana wa syaitan. Allahumma jami'a bil afiyati wa salam wa nabi rabbi istiqamah wa inna bil mujibati wa fi hadi wa ta'ala wa du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.